mereka dalam menghadapi cabaran IR 4.0. Yang tu tajuk research Kak Bibi kan? Kak Bibi nak komen? InsyaAllah. Ya, macam ni kita bila Dr. MK sebut yang pasal multimedia tu, saya tengok kita mulakanlah dengan satu teori lah yang popular lah dengan teori Mayer kan, teori kognitif multimedia tu. Sebelum tu saya nak ulaskan sikit tentang multimedia. Apa yang dikatakan dengan multimedia tu? Elemen basic dalam multimedia tu sendiri adalah teks, gambar, animasi, audio, video, teori Mayer pula. Dia teori kognitif multimedia tu sebenarnya sangat-sangat orang cakap apa, membantu anak-anak yang ada masalah pembelajaran. Okey, ditambah pula dengan satu teori lagi, teori Gana. Kalau kita buat dua kombinasi tu, insya-Allah kita boleh explore lagi. Okey, memang betul lah dengan Dr. MK cakap tadi, memang banyak kajian. Saya sendiri pun ada, sebelum kita nak jumpa tajuk kita tu, memang kita akan tengok kajian yang menjurus kepada anak-anak special education ni. Untuk beberapa aspek aplikasi lah, cabang keperluan multimedia tu sendiri mengikut kesesuaian special education. Contohnya multimedia sebagai alat bantu untuk berkomunikasi yang simple saja. Microsoft ni memkenalkan kemudahan text to speech, speech to text, sangat berguna kepada murid-murid special education tu. Okey, yang sekarang yang dah jadi trending dekat Malaysia ni semenjak PKP ni, kita ada platform GC, kita ada cikgu tuber, dan pelbagai-bagai lagi edumedia, saya panggil sebagai online, yang menjadi trend sangat-sangat sekarang ni. Itu yang Dr. MK ulaskan tadi, pengetahuan guru tu sendiri untuk explore. Okey, kita ada platform DC, digital classroom tu untuk cikgu belajar macam mana nak tahu lagi bidang-bidang multimedia. Jadi cikgu-cikgu pemulihan khas dan untuk pendidikan khas tu saya tengok banyak YouTube yang dia orang dah hasilkan khusus untuk anak-anak murid dia orang sendirilah. Okey. Dan seterusnya, kalau kita sebut yang pasal IR4, saya nak sentuh sikit tadi. Okey, kita ada 9 cabang IR4 ni sebenarnya. Cikgu Dr. MK dah sentuh tentang robot tadi. Okey, kita ada 3D, bidang kajian saya adalah 3D. Masa saya siapkan tesis saya itu ni, saya banyak duduk bersama anak-anak disleksia dan memperhatikan bagaimana yang dikatakan satu 3D tu dapat membantu anak-anak ni kenal dengan cepat suatu huruf tu. Sehingga saya bangunkan apps lah. Dr. Wati dah tanya, saya ada bangunkan apps lah. Tapi apps saya tu untuk hendak melihat dia punya dapatan-dapatan, berapa lama seharusnya murid-murid ni engage dengan sesuatu apps tu lah. Okey, lepas tu kita ada yang saya nak sentuh simulation kan. Tapi yang saya nak sentuh lagi dekat sini adalah IoT ataupun Internet of Things. Okey, kalau kita tengok dekat luar negara, kita tengok macam dekat Virginia, kita ada satu yang dipanggil aplikasi Kajek. Okey, dia membuatkan dia kalau kita Internet of Things ni, everything is ada wifi lah. Kalau contoh yang simple kita guna dekat rumah yang maju yang moden kan, sebut saja nak buka pintu rumah, open the door, dah buka kan. Jadi benda-benda macam ni memang kita boleh apply dekat Malaysia kalau berkemampuan dari segi kompetensi kepada guru tu sendiri kan. Tapi yang saya menarik yang satu Kajek ni, dia monitor anak-anak, dia tidak digunakan untuk murid special education, tapi saya rasa boleh. Dia monitor anak, driver bus boleh monitor anak sewaktu di dalam bus. Yang menggunakan satu apps yang dinamakan Kajek. Selain itu kita ada Promoten dekat Washington. Dia menyediakan satu platform interactive display yang boleh combine multitouch, okay, natural writing technology, tu benda-benda tu boleh digunakan untuk anak-anak yang ada masalah motor halus. Okay. Lepas tu kita ada juga Scan Maker, Sweet Rush, Blackboard, okay, yang orang cakap apa, digital learning environment, okay, pengalaman untuk anak-anak ni. Jadi saya rasa bidang multimedia ni banyak lagi yang kita boleh teroka untuk kita bawa kepada
kejayaan anak-anak special education dekat Malaysia lah. Okey, tapi kan saya tertarik dengan satu kajian ni yang berkaitan dengan computer programming with early elementary student with Down syndrome. 2017 dia dibuat di mana anak-anak Down syndrome yang masih di sekolah rendah di-expose untuk membuat programming. Kan kalau kita tengok kat sini memang sekolah menengah kita ada, tapi untuk anak-anak special education ni bagaimana diberi satu task hanya untuk menggerakkan robot. Okey, dan ketiga subjek kajian tu berjaya membuat orang kata apa, arahan programming tu, tetapi dengan alat-alat bantulah, bukannya kita bagi dia orang satu orang kata apa, bahasa programming untuk laksanakan tu, tapi cara kita buat tu, saya tengok dalam kajian ni dia hanya menyediakan kad. Okay, turn left, open, start, semua tu. So anak-anak ni susun kad. Dari situ dia yang memberi atau cara tu sendiri untuk menggerakkan robot. Itu boleh meningkatkan lagi skill komunikasi dia lah. Okay, tapi saya nak sentuh sedikit lah. Kita jangan terlalu gairah dengan multimedia ni. Sebab ada kajian-kajian, apa-apa benda pula kalau kita apply ni, kita ada pro and contra lah. Kalau dalam kajian multimedia ni kita tengok ada dua istilah penting saya nak highlight dekat sini. Selalu kes-kes anak-anak yang tantrum autism ni, dia panggil satu, kalau parent yang datang ke center yang berjumpa dengan saya, selalu dia cakap macam mana tahu? Tak ada gadget dia tak boleh duduk, dia stres, dia akan mengamuk. Jadi dekat situ saya dah dapat lah satu clue yang sebenarnya saya tak panggil lah kata kelemahan sangat tau. Sebab dia ada kontra dia lah. Kalau terlalu sangat kita orang kata apa, menggunakan medium tu tanpa had dia, memang dia akan edit lah. Okay, dia akan ketagih. Sebab tu munculnya perkataan yang kita panggil sebagai dadah digital. Okey, pernah dengar dadah digital? Okey, dadah digital ni sebenarnya dia punya tahap ketagih dia tu 4 kali ganda. Ketagih dadah tu berbanding orang kata apa, tinggi daripada dengan digital ni lah. Okey, sebenarnya perlu pemantauan ibu bapa juga. Okey, sebab apa? Sebab bila kita sebut special education, dia ada banyak delay lah. Delay segi komunikasi, perkembangan motor halus, perkembangan motor kasar yang terganggu. Tapi bila kita just sikap ibu bapa, tak nak bagi dia menangis, dia gunakan gadget. Gadget sebenarnya bukan alat untuk memujuk terutama bagi kanak-kanak yang usia yang 4 tahun yang selalu memberontak. Tak dapat gadget, dia akan sampai shaking badan dia. Okay, sama ada dengan situasi kehidupan biasa pun, bukan anak-anak SEN pun dia akan alami benda-benda macam ni, anak-anak special education ni. Okay, satu lagi istilah yang saya nak sentuh dekat sini, sebab yalah bombam kita hasilkan orang kata apa, YouTube hasilkan bahan-bahan tu, sebenarnya limit masa untuk sesuatu bahan tu jangan terlalu panjang sangat. Sampai perlu anak tu sampai 30 minit tengok kita punya tutorial, tengok kita punya isi tu, itu bahayalah dari segi penglihatan, dari segi kata apa, penglihatan anak tu pun akan ada efek lah. Satu lagi yang saya nak ulas kat sini, sebab had dia tu, dia ada muncul satu lagi istilah yang kita panggil IAD ataupun Internet Addiction Disorder. Memang akan berlaku. Saya ulaskan sikit lagi sebab kita tengok ada 6 lah dekat sini daripada IAD ni. Antaranya cyber sexual addiction, cyber relationship addiction, social network addiction, net gaming addiction, information overload dan computer addiction. Anak-anak SEN bercenderung untuk kena IAD ni. Setengahnya yang kita tengok yang autism tu, dia information overload. Dia memang orang cakap apa, gemar mencari. Kalau kita tengok yang untuk tahap 2 lah, gemar mencari maklumat kan, dia ketagih mencari maklumat sampai mewujudkan tingkah laku yang kompulsif baru yang berkaitan dengan
dia layar web, dia cari data, lepas tu dia ketagih gunakan banyak masa untuk mencari dan menyusun data. Tu bagi yang high function lah. Dia ada limit lah. Yang satu lagi ni computer edition. Kalau kita tengok tahun 80-an dulu, game apa? Solitaire lah. Solitaire, Minesweeper kan, siapa sempat angkat tangan? Okay. Jadi benda-benda macam tu kita perlu hadkan lah. Tak semua kita serahkan. Sebab dalam POK 21 pun, dalam panduan POK 21 pun dia tidak meletakkan ICT ataupun multimedia itu sebagai satu cabang, sebagai satu core yang membuatkan kejayaan dalam pelaksanaan POK. Dia hanyalah sebagai satu tool sahaja. Hello? Dia sebagai satu tool sahaja. Dia sebagai satu tool sahaja, salah satu tool untuk melaksanakan POK 21. Bukannya dia berada sebagai satu umbrella dan semua bawah dia, tak. Dia sebagai salah satu daripada peralatan lah. Jadi bila saya nak kaitkan dengan kajian, sebab saya lebih menjurus kepada anak-anak disleksia, sebab anak-anak disleksia ni kita tengok dalam 2018 daripada 6,661 saringan yang dibuat pada darjah 3. Okey, anak-anak disleksia tu antara yang 700 orang lebih lah macam tu yang memang disahkan disleksia. Dan yang selain pada tu 2,000 orang tak salah saya dikekalkan dalam kelas pemulihan khas. Jadi yang darjah 3 yang nak darjah 4 ni lah saya tengok ada ciri-ciri yang sedikit-sedikit tentang disleksia. Dia tidak disahkan disleksia. Okay, tapi masih lagi tak menguasai kan. Jadi orang kata apa, cikgu pemulihan sendiri boleh sediakan salah satu daripada strategi, salah satu POK yang dia nak combine tu boleh gunakan multimedia lah, tetapi tetap ada had. Jangan dua masa tu daripada pukul, contohnya daripada pukul 8 sampai pukul 9 buka saja video, buka saja tengok saja sepanjang cerita tu, tak boleh. Kita kena combine, nak tak nak kena combine juga dengan komunikasi mutu, okay? Komunikasi sama kawan, banyak kolaboratif kan. Kalau kita tengok FOSI dalam POK tu kan, kita kena apply benda tu. Okay. Itu sajalah ulasan saya dengan tentang bidang kajian saya lah. Memang saya tertarik dengan Dr. MK kata tadi itulah. Okay, thank you Bibi. Tadi kita baca banyak komen, dia kata cikgu kena explore banyak bidang sebab kita nak cater kepada individualized education. Kita nak help them to reach their full potential. But the biggest question is, you guys, kita move on to our second panel. Cikgu Bibi, hi. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dila. Cikgu Bibi bawa berapa orang student hari ni? Hari ni kita ada seorang. Saya bertemu dengan anak ni dan ibu beliau, dan saya rasa dalam 2016 hari tu. 2016 lah itu pertama kali lah pertemuan kami. Ibunya datang dengan biasalah macam ibu-ibu yang lain juga, kerisauan, kebimbangan. Nanti apa akan terjadi kepada anaknya, okay, 5-6 tahun akan datang kan. Jadi sebagai seorang yang orang kata apa, berdepan dengan parent yang macam ni, memang beri galakan kepada mereka, dan saya percaya sebelum-sebelum ni pun ada parent yang dah lalui tahap-tahap ni, anak-anak yang dah berjaya dah ada. Jadi mungkin waktu tu Kak Yun baru lagi. Jadi kita bagi galakan, bagi kepercayaan kepada parent tentang potensi anak masing-masing. First time saya duduk dengan Haikal ni, lihat ciri-ciri yang ada padanya, sebab masa tu dia datang, tak salah saya waktu tu umur berapa Kak Yun lah? Haikal? Are you 15 at that? 5 tahun lepas kan? 5 tahun lepas, 13 tahun lah. No, I think umur 15 lah, 15. Jadi bila saya
test, untuk dia menulis, untuk dia orang cakap apa, dari segi bacaan apa semua tu ada ciri-ciri lah. Jadi saya tanya dia, selain daripada pergi sekolah, apa lagi yang Haikal rasa Haikal nak buat suatu hari nanti kan. So dia pun mulalah cerita dia ada cita-cita untuk menjadi game builder. Okay, untuk go to banyak tentang marketing. Dan saya tertarik lah sebab memang bidang saya, selain daripada saya minat dengan anak-anak masalah disleksia ni. Jadi saya bagi galakkan dekat dia lah, kalau betul-betul nak jadi game builder bukan sekadar main game. Okay, sama juga dengan ibu dia, bukan sekadar main game tapi kita cuba cari cara untuk bina game. Itu yang saya nak terangkan kat sini tentang orang kata apa, kalau kata kita ada anak-anak yang masih lagi di awal usia tetapi sangat ketagih dengan gadget, sangat suka bergadget kan, sampai dekat tangan tu ada gadget je sajalah. Sebab seminggu sebelum saya ada orang cakap apa, ada share tentang keburukan gadget. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai parent lah dapat ambil pengetahuan sedikit tentang aplikasi ataupun software yang sesuai untuk anak kita ni, insya-Allah mereka akan terbimbing lah. Boleh bergadget, boleh ni, tapi kita sebagai parent kita kena tune anak tu tukar. Ni saya tengok dari segi bidang saya lah. Okay, kalau kata kita nak kena dedahkan kalau anak kita tu banyak kepada suka grafik, kita boleh masukkan dalam telefon kita tu app seperti Canva, okay, Trello, dan foto dan banyak lagi lah kalau kita dapati tu. Dan kita guide, jangan biar dia orang saja, sebab bila kita dah masuk dalam suatu aplikasi tu, dia ada skill tau untuk kita blend. Yang dikatakan multimedia tu tadi kan. Kalau animasi, kita ada Matthew, kemudian kita ada Pitstone. So benda-benda macam tu sebenarnya anak-anak ni memang dia orang lag. Kalau anak disleksia ni memang dia orang lag dengan menulis ayat, membuat ejaan kan. Tapi dari segi apa-apa sahaja objek, apa-apa sahaja benda yang membuatkan diorang boleh create tu, diorang sangat cepat. Setuju tak Dila? Sama macam Maya kan. Diorang banyak idea, diorang terjemahkan idea diorang tu banyak kepada situ. Okay, untuk video pun sama juga. Okay, untuk video sebenarnya ada disiplin untuk kita present. Semua orang boleh buat video dengan kemudahan apps sekarang ni. Tetapi bila kita tengok idea ataupun imajinasi anak-anak ni lagi awesome. Saya nak sentuh sikit tentang kejaya lah. Contohnya kalau anak suka sangat tangkap gambar, suka sangat selfie apa semua tu, guide anak tu untuk ambil yang post yang menarik dan yang cantik kan. Sebab apa tak? Sebab sekarang dekat Malaysia pun, kita cakap dekat Malaysia kita ada seorang fotografer yang ternama. Okay, yang ada masalah pembelajaran disleksia, iaitu Saiful Nang. Okay, tengok hasil kerja dia macam mana. Saudara Saiful Nang ni memang kalau dalam fotografi memang semua orang kenal lah. Okay, dia memang orang kata apa, imajinasi dia tu untuk ambil anchor yang cantik tu, kita boleh tengok lah dia punya kerja-kerja dia tu, hasil kerja-kerja dia tu. Kan, sebab tu dia berjaya dalam bidang fotografer. Okay, dan seorang lagi, kalau kata anak tu suka sangat nak edit audio kat bidang multimedia kan, kita boleh perkenalkan dia kepada aplikasi ataupun software audio, macam mana kita nak sunting audio. Dari situ sebab kita nak membentuk dia ke arah kerjaya. Okay, dia anak-anak begini, dia belajar membaca melalui apa yang dia minat dahulu. Bukannya kita ajar dia baca kemudian timbul minat tu. Nampak tak? So pintu masuk kepada ajar membaca tu adalah melalui apa yang dia minat. Kan? Kalau kata dalam audio ni kita boleh tengok apa ultimate lah, kita punya artis kan, dia pun ada masalah disleksia juga. Okay. Kalau kata kita tengok nama-nama yang lain kepada bidang multimedia ni, yang semua orang tahu dah tu, okay, kita ada founder dengan
founder dan CEO Apple sendiri, okay, Steve Jobs, macam mana dia pun struggle juga dengan masalah disleksia dia sebab tu dia belajar. Dia cakap apa tau? Dia kata tak sesuai langsung sekolah tu dengan diri dia. Jadi dia explore. Okay, explore kepada apa yang dia minat. Begitu juga dengan Bill Gates. Bill Gates pun ada problem yang sama juga, masalah pembelajaran juga. Okay, walaupun dia fail, kalau kita tengok dia punya kata-kata pun, walaupun dia fail beberapa paper semasa sekolah, tetapi ada kawan dia yang lulus semua. Sekarang kawan dia jadi somebody dekat dia punya Microsoft, tetapi dia adalah pemilik Microsoft. Okey, nampak tak saya nak ibu bapa macam tu, terjah potensi anak tu. Okey, jangan biar dia orang leka, tetapi pekakan dia orang apa yang sepatutnya di-explore dalam diri anak-anak tu. Banyak bidang pekerjaan yang anak-anak yang pandai dalam multimedia ni, yang kita tengok ada potensi dalam multimedia ni, okey, banyak peluang pekerjaan. Okay, saya nak tengok dekat sini kita boleh jadikan anak ni sebagai macam dengan Haikal tadi kan, game builder kan. So dia mungkin akan reka satu game. Okay. Kemudian kita juga ada dalam multimedia designer, graphic designer. Okay. Semua tu perlukan kreatif imajinasi yang lain daripada yang lain untuk menghasilkan karya yang semua bila orang tengok tu terkesan. Tu kena ingatlah satu, sebagai orang yang ada latar belakang dalam multimedia ni, saya memang galakkan kalau anak tu ada potensi dalam bidang multimedia, cuba kita gali lagi kebolehan anak tu. Jangan sekatkan. Okay, tetapi ada had-had lah, macam saya sentuh minggu lepas, ada had-had dia. Okay, itu saja. Kita boleh terus bersama Haikal. Thank you Cikgu Bibi. Saya suka bila Cikgu Bibi mention the prominent figures in multimedia. So a lot of them like Steve Jobs, siapa lagi? Seorang lagi? Bill Gates. Kita ada Hewlett Packard punya founder pun ada problem juga. HP. Yes, dia antara yang ada masalah pembelajaran, tetapi dia lepas pun dia ada 2 degree pun, tetapi dia memang struggle masa dia sekolah. I didn't know that. Okay. Thank you Kak Bibi for sharing. Okay, let's go back to Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau nak tahu isi si manggis, intai-intailah si tampuknya. Kalau nak tahu isi sampai habis, intai-intailah kami hingga penghujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin dan panel maya kita pada hari ini. Bertemu kembali kita di alam digital bersama bergerak di arus PKP sudah menjadi norma baharu mencipta sejarah pada abad ke-21. Izinkan saya perkenalkan diri agar lebih mesra sepanjang berdiskusi nanti. Nur Bibi Maslina Yusof masih setia menyumbang bakti di Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara, Sungai Petani. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang sahabat berguru demi ilmu bina generasi baharu. Tapi sayangnya saya baru dapat berita daripada New York, USA. Cikgu Samuel ada masalah teknikal sedikit. Tapi tak apa, kita teruskan sahaja dengan 3 orang panel kita pada pagi ini. Baiklah, panel yang pertama saya perkenalkan Cikgu Lee So-im, Global Teacher Award 2019. Panel yang kedua Cikgu Abdul. Cikgu Lee kata tadi tiba-tiba pandemik, cikgu tak panik, okey, cikgu perlu belajar. Sebenarnya itu adalah penterjemahan kepada tema Hari Guru kita pada tahun ini, iaitu berguru demi ilmu untuk bina generasi baharu. Walaupun cikgu sudah di hujung kata apa, warga emas tadi kan, tetapi semangat tu masih ada. So saya harap yang
cikgu-cikgu yang muda, okey, selain pada Cikgu Aman yang kita ada sekarang ni akan meneruskan orang kata apa momentum ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, hai, hello Cikgu Sam jauh daripada New York. Boleh dengar saya Cikgu Sam? Boleh dengar jelas. Okey, clear jelas seperti berada di sebelah. Menanti, setengah jam dah menanti. Sorry. Akhirnya bertemu. Okey, tak apa. Memang kadang-kadang online ni kita ada masalah sedikit. Di Malaysia pun sama kita pun ada masalah. Okey, Cikgu Sam, saya panggil Cikgu Sam Cikgu Samuel Isayah. Boleh Cikgu Sam? Boleh Cikgu Sam, boleh. Okey, saya nak perkenalkan sedikit. Cikgu sekarang, sebelum tu Cikgu sekarang sedang mengikuti sarjana di sana ke? Nak habiskan master dekat New York ataupun macam mana? Saya sedang buat master saya. So master saya dalam Educational Policy dan Leadership. So dalam bahasa Melayu, polisi dan kepimpinan lah. Tapi saya lebih fokus kepada bidang comparative education and international education. Maksudnya perbandingan pendidikan antara negara dan sebagainya. Ini di bawah beasiswa ataupun macam mana Cikgu Sam? Ya, saya di bawah kerajaan Fulbright. Jadi Fulbright ni dia kerajaan Amerika Syarikat lah. Okey. Cikgu Sam, kita tengok dekat sini kan? Ya, saya. Cikgu Sam pernah mengajar di sekolah rendah Kebangsaan Runcang, Muazzam Shah. Saya tahu tempat tu sebab apa tahu? Itu adalah laluan untuk saya balik ke rumah mertua saya. Dan setiap kali sampai ke situ memang line internet takkan ada. Ya, okey, dan sekarang ni okey lagi lah, sekarang okey lah. Sekarang okey lah kan. Saya juga pernah tengok ada dekat situ kampung Kedaik kan nama dia, juga perkampungan orang asli memang banyak lah sebab rumah mentua saya antara Rompin dengan Endar. Jadi memang itulah laluan Muazzam Shah tu. Itu yang bila saya baca-baca, okey, saya faham lah kenapa selayaknya Cikgu Sam dipilih. Okey, Cikgu Sam merupakan Top 50 Global Teacher Prize 2020 Star Golden Heart Award, Guru Adiwira Kebangsaan 2019, Guru Adiwira PAK 21 2019, Pencetus Inspirasi. Okey. Banyak lagi lah. Okey, saya yang boleh saya nak ni dekat sini. Okey, soalan yang pertama saya kepada Cikgu Sam. Apakah motivasi yang menjadikan anda sebagai seorang guru seperti sekarang ini yang masih lagi, saya rasa baru saja berkhidmat, sudah mengisi makna kemenjadian guru itu sendiri, terus melonjak prestasi ke persada dunia. Boleh kongsikan sedikit wow faktor yang tersebut dengan rakan-rakan di luar sana? Terima kasih kerana jemput saya kepada Dr. Osman dan Cikgu Bibi. First of all, saya rasa bagi saya tak pernah kejar ataupun fokus pada award-award tu semualah. So saya start mengajar di Sekolah Kebangsaan Runcang ni pada tahun 2012. And my main motivation ataupun motivasi utama saya bukan untuk professional development, bukan untuk memperkembangkan diri, tapi bila saya nampak satu masalah, saya rasa saya kena selesaikan. And saya rasa itulah kebanyakan, mungkin hampir semua cikgu di luar bandar akan bersetuju dengan saya. Bila nampak ada masalah tu, kadang-kadang kita tak tahu masalah tu datang daripada mana. In rural schools, di sekolah-sekolah luar bandar, biasanya masalah dia semua bukan straightforward. Dia berlapis-lapis. Kemiskinan, tak ada infrastruktur, masalah keluarga, pendidikan tu tak penting dan sebagainya. Banyak masalah ni semua. Jadi bila saya mula start di SK Runcang pada tahun 2012 ni, saya nampak walau apa yang saya cuba Cikgu Aman punya pencapaian, saya tengok bermula daripada tahun 2017 ikon guru teknologi pendidikan daripada peringkat negeri, lepas tu daripada peringkat daerah melompat daripada peringkat negeri, kebangsaan, dan cantik tu dah tangga dia sampailah ke peringkat international. Dan orang kata apa, setiap sekali penyertaan tu
Yalah kita masuk sudah tentunya kita nak mengutip ilmu. Salah satu niatnya selalunya saya pun biasa menyertai seminar-seminar begitu. Okey, jadi berkaitan dengan penyertaan cikgu tu, saya nak tanya satu soalan. Kejayaan Cikgu Aman bermula daripada peringkat daerah hinggalah ke peringkat antarabangsa. Boleh Cikgu Aman kongsikan sedikit bagaimana pihak pentadbir sekolah memberi sokongan dalam pelibatan Cikgu Aman? Saya percaya ramai cikgu di luar sana yang memasang niat untuk mencari ilmu sebahagiannya ketika menyertai apa-apa seminar atau konferen. Adakah Cikgu Aman sama sahaja situasi ini dan tidak menyangka niat ni sebenarnya telah pun menjadi titik tolak kejayaan yang tercipta sekarang ini? Panjang soalan tu. Panjang. Okey, boleh. InsyaAllah Kak Bibi. Okey, boleh share saya punya screen tak? Alright, okey. Jadi terima kasih Kak Bibi untuk soalan tersebut. Okey, jadi seperti yang saya cerita tadi berkaitan dengan SMK Jin Jarum yang telah kita jadikan sebagai satu hub STEM ya. Okey, jadi apa-apa saja yang kita buat sebenarnya mesti melalui pengetua kita lah, mesti mendapat sokongan daripada pihak pentadbiran ya. Jadi alhamdulillah ya, apa saja yang saya lakukan, saya akan berbincang dulu dengan pengetua saya, Tuan Muhammad Rizal bin Muhammad Syafaat, iaitu pengetua SMK Jin Jarum ya. Jadi jika kadang-kadang kita nak buat sesuatu benda, satu inovasi yang baru pun kan, sokongan pentadbir ni perlulah. Itu yang sangat penting. Okey, jadi di SMK Jin Jarum ni, okey, bagaimana kita melestarikan pendidikan STEM untuk meningkatkan minat murid kita. Ya, okey, alhamdulillah di sekolah Jin Jarum ni kita telah wujudkan satu bilik ya, kita panggil bilik STEM. Okey, di mana pelajar itu boleh menggunakan ya ataupun belajar kita panggil restu daripada pentadbir memang kita perlukan. Okey, dari situlah bermula dengan keberanian Cikgu Aman sendiri. Saya tengok berani mencari ataupun mencari peluang-peluang, hantar kepada NGO, syarikat swasta. Kalau tengok, sebab Cikgu Aman bukannya sekolah SBT kan, sekolah harian biasa kan, sekolah kampung ni. Tapi sebenarnya apa yang penting saya nak cerita dekat cikgu semua, kita mesti buat satu jaringan kerjasama tau dengan agensi, bukan dengan sekolah-sekolah saja, tetapi dengan syarikat korporat, dengan government kan. Government ni contohnya macam kami pernah dapat lawatan daripada, biasanya orang pergi Mestek tau. Tapi hari tu Mestek datang ke sekolah kami nak tengok macam mana kami buat. Okey, jadi kita ada satu soalan dekat sini Cikgu Fadal AJ. Bagaimana Cikgu Aman bahagikan masa antara PBL, habiskan topik dalam silibus bagi pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 5? Sama soalan dengan Cikgu Helmi ya hari tu. Sama dengan Cikgu Helmi. Okey jadi untuk kita nak melaksanakan PBL ni, okey, kebanyakan guru-guru apa yang mereka buat silap adalah mereka buat PBL tu di dalam kelas. Sebenarnya PBL ni bukan kita laksanakan dalam kelas, kita bagi dulu kerja kepada murid, mereka buat di rumah mereka. Contohnya macam saya ada bagi satu projek tentang apa kita panggil tu ya, saya buat tentang kitaran karbon, kitaran karbon, di mana projek tersebut mereka buat dekat rumah. Bukan buat model tu di dalam kelas. Kalau kita buat projek tu, dulu saya pun macam tu juga, saya buat projek dalam kelas. Jadi bila buat dalam kelas itu kita akan habis masa yang lama untuk pelajar nak siapkan model tu. Jadi saya akan berikan biasa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum untuk mereka siapkan dekat rumah. Kemudian dalam kelas kita mereka terus present saja. Jadi bila kita buat macam tu, silibus kita akan habis dengan cepat sebenarnya. Jadi dia macam berlaku flip classroom jugalah kan? Ya, dia kurang macam classroom lah. Jadi murid-murid buat, cikgu kena pandai lah ya. Mula-mula memang saya dulu pun mula-mula saya melaksanakan ni pun saya pun tersilap juga sebab kita buat dalam kelas kan. Tapi bila saya tengok, saya kaji-kaji balik, kenapa masa saya agak lama maksudnya saya habiskan masa tu satu hari tu habis untuk pelajar buat je, tak sempat nak present. Jadi sebab tu saya tukarkan strategi saya di mana mereka buat dulu dekat rumah, datang ke sekolah untuk tunjuk projek dan terus bincang saja. Jadi masa tu sebenarnya bukan saja mereka dapat bincangkan dalam kelas di kalangan mereka, tetapi kami juga contoh macam tahun lepas, okey, saya minta kepada pelajar tu
dia buat satu projek dan dia kena sebar luas ke satu sekolah, dia buat kempen. Dan mereka pergilah masa tu saya minta mereka buka booth macam booth inovasi macam itulah, dia orang kena buka di kantin sekolah. Kemudian mereka akan bentangkan dekat situlah. Jadi pelajar-pelajar yang datang ke kantin untuk makan tu mereka boleh tengok hasil dan juga tengok presentation daripada murid-murid saya. Okey, sebenarnya ada satu soalan lagi untuk Dr. Norfahana Ramdi daripada Dr. Norfahana Ramdi, tapi kita keep dulu soalan tu. Apa yang saya dapat simpulkan di sini memang betul lah kemenjadian guru tu sebenarnya akan orang cakap berpindah kepada kemenjadian murid. Apa yang Cikgu Aman lalui, pergi menyertai sampai ke peringkat antarabangsa, dia balik dia semula dia minta murid dia pula beranikan diri untuk buka booth dan present pula. Tu kata apa, satu PDPC yang sihat dan yang pelbagai, bukannya kita pakai traditional method lagi ya. Okey, terima kasih Cikgu Aman. Seterusnya Cikgu Suhaili sudah ada dalam talian ke Dr. Oti, ataupun saya nak teruskan dengan Cikgu Lee? Saya teruskan dengan Cikgu Lee ya? Ya, saya. Saya teruskan dengan Cikgu Lee. Okey, Cikgu Lee. Sambung balik soalan 2. Okey. Kita sambung balik dengan soalan 2. Okey, jiwa pendidik yang masih kental. Okey, untuk kekalkan kecemerlangan secara konsisten. Okey, teruskan Cikgu Lee. Baik, terima kasih Cikgu Bibi. Okey, bertemu semula. Ya, tentang semangat kental ya. Sebenarnya tadi soalan pertama saya telah memberi sedikit perkongsian tentang bagaimana seorang guru boleh menghasilkan kemenjadian murid dari segi 3 aspek lah, iaitu kurikulum, co-kurikulum dan juga sasian murid. Seterusnya, macam mana kita nak kekalkan jiwa kita sebagai pendidik dan boleh bekerja walaupun 30 tahun, 35 tahun dan sebagainya. Okey, saya nak tunjukkan saya dah nampak skrin saya? Sebabnya, terkeluar BI pula. Sebabnya English is first a language. English merupakan satu bahasa. Dan saya punya kaedah pengajaran is English must be taught communicatively. Kita perlu berkomunikasi. That is the easiest way to learn to use the language. For example, Cikgu Bibi, kalau cikgu mana-mana lah, siapa-siapa pun, if you come to New York, after 3 months, your English will be great. Kenapa? Saya nak pergi. Jangan, ada COVID teruk sekarang ni. Nanti sebab saya ada masalah. Bahasa Inggeris saya ada masalah. Sebab kita terpaksa, bukan terpaksa, pendedahan. The culture is to use the language communicatively. So before I talk more about sekolah pokok, because sekolah pokok tu merupakan satu very specific. Tapi soalan Cikgu Bibi tanya pada saya tadi, macam mana secara general Cikgu Bibi tanya macam mana saya mengajar BI kepada murid-murid yang pendedahan kepada BI dia sangat-sangat kurang ataupun tak ada langsung, betul? Betul. Yang pertama sekali bagi saya is kita kena define the problem ataupun apa definisi masalah kepada murid-murid itu sendiri. Itu kita kena tahu sebagai seorang cikgu. Apa isu yang murid-murid kita ada, macam mana saya dapatkan solusi yang bukan superficial. Maksud saya, apa maksud superficial tau? Kalau kita nak budak datang sekolah, kita bagi gula-gula. Tapi budak tu datang sekolah kenapa? Sebab gula-gula. So it's very superficial. Benda-benda macam tu takkan bertahan lama. Sekejap saja kita bagi mainan kepada budak-budak ataupun anak-anak kita pun lepas minggu dah bosan buang mainan tu. So it must not be superficial. Lepas tu, macam mana, saya akan tanya diri saya, macam mana saya nak create atau menghasilkan sustainability? Macam mana saya nak tetapkan beri exposure, empower mereka dan pada masa yang sama buat mereka berjaya dalam peperiksaan. Sebab bagi saya, at the end of the day, kalau mereka, murid-murid orang asli saya, kalau mereka buat dalam UPSR contohnya, kalau mereka dapat lulus ataupun C ataupun dapat A, masa depan mereka sangat cerah. Jadi saya tak boleh kata saya bukan exam oriented. Saya tak boleh nak kata saya akan campak peperiksaan. Tak boleh. Sebab mereka perlukan result itu untuk memperbaiki hidup mereka. So yang pertama, saya define the problem. Macam mana saya define the problem? Number one, relationship, perhubungan. Kita kena sentiasa berhubung dengan murid-murid, love the murid-murid. The murid-murid will tell you so many stories
kita kena berhubung and communicate and create a relationship dengan community itu sendiri. Kita tak boleh asing daripada community. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya buat, semua yang saya buat adalah evidence based. Mesti berdasarkan fakta, mesti berdasarkan evidence. Tapi kebanyakan dengan kebanyakan orang yang saya bercakap, bila saya cakap evidence mesti cakap nombor, mesti cakap peratus. Itu salah. Evidence is not just numbers. There's many types of evidence, you know. For example, kita nak kata reflections. Macam mana kita refleksi? That's a good source of evidence. Narrative, cerita-cerita budak kita. Videos, saya selalu rekod video murid saya. Kalau kita ada kesempatan saya boleh tunjuk, tapi memang panjang lah. Saya rekod dia orang punya perkembangan daripada bulan 1, bulan 5 sampai bulan 10. Macam mana murid-murid, sebab murid orang asli sinonim dengan tak confident, malu dan sebagainya. Macam mana bulan 1 macam ni budak tu, bulan 10 macam mana budak tu. You will be amazed. These are all sources of data, punca-punca data. Dan yang paling penting bagi saya is, bila saya mengajar murid orang asli is literature ataupun journals, publication, research. Data-data ini semua sangat-sangat penting. Sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi di sekolah sekarang ni, hampir kesemuanya ada kajian dah. Dah ada data. Banyak orang dah buat kajian. Jadi kita kena tengok dan kita kena ambil dan kita kena cuba aplikasikan dalam pembelajaran kita, pengajaran kita. Yang ketiga, plan, merancang. Bila saya bercerita mengenai sekolah pokok, bila saya cerita menggunakan alat muzik, orang ingat macam ni tau. Mungkin orang ingat macam ni. Datang kelas bawa ukulele, main, budak seronok, happy, balik. No. 70% daripada apa seseorang guru buat dalam kelas bermula sebelum guru tu masuk dalam kelas. Yes. What's the planning? Macam mana kita nak merancang? Apa jenis soalan kita nak bagi? Macam mana kita nak suruh murid tu work together? Sebab bagi saya seseorang guru yang bagus bukan diukur melalui kehebatan cikgu tu tau. Macam kita tengok kadang-kadang, kalau kita tengok ada video-video dan sebagainya, oh cikgu tu datang bawa ABM bagus, power, wow, cantik dia, wow. Tapi murid tu nganga je. Ataupun murid tu macam kaku, macam berlakon je. Because the thing is, seorang guru yang bagus, bagi saya, murid, kita nak tengok guru tu yang bagus macam mana, kita tengok macam mana murid tu belajar. Cikgu tu akan bagi arahan saja as a facilitator. Tapi untuk capai ke tahap tu memang sangat lama lah, maybe 1 year, 2 year. Contoh saya boleh bagi contoh terdekat yang saya kenal is Cikgu Helmi. Ataupun Cikgu Aman sebenarnya contohnya. Dia punya pedagogi. Jadi di sini saya memang sentiasalah relearn. Dia belajar lagi apa yang mana saya tidak tahu. Sama ada saya belajar sendiri, saya belajar daripada internet, ataupun saya belajar daripada cikgu-cikgu junior, sebab cikgu-cikgu junior dia lebih baik pandai IT daripada saya. Jadi kita sama-sama, sharing is caring. So di sini saya ingin menyatakan kongsikanlah satu kenyataan yang saya rasa semua orang akan setuju dengan saya, iaitu bukan saya kata tetapi yang dinyatakan oleh John Dewey, iaitu dia kata, if we teach today's students as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. Maksudnya kita tak bolehlah guna cara-cara yang lama untuk ajar murid-murid sekarang ini. Jadi tak nampaklah ada perubahannya. Tapi pada masa yang sama, saya sangat setujulah seperti mana Cikgu Sam dan Cikgu-Cikgu Aman dan sebagainya cakap, iaitu kita sepatutnya sebagai pendidik, kita boleh reflect. Kita boleh menilai, kita boleh menimbangkan apakah pedagogi atau apakah amalan yang sesuai digunakan dalam konteks persekitaran kita, sama ada dalam bilik darjah kita ataupun di sekolah kita. Jadi lagi satu yang kita kata apa? Sepulang bahasa kata mengukur saiz baju ikut saiz badan sendiri. Jadi kita pilihlah mana-mana yang sesuai. Contohnya sekarang ni pada masa PKP ini. Jadi banyak yang cikgu akan gunakan online teaching kan. Jadi janganlah cikgu jadi stres. Alamak, saya tak pandai guna Google Meet, tak boleh tidur 3 malam. Ya. Jadi cikgu bukan hanya Google Meet saja kita boleh jalankan remote teaching itu. Ada banyak cara kita boleh guna Google Classroom, kita boleh guna
yang kita selalu guna setiap hari, Telegram, apps, kita boleh rakam video, kita hantar dan sebagainya. So itu adalah cara-caranya lah. Jadi di sini saya juga ingin tekankan bahawa sharing is caring. Sharing itu adalah sangat penting. Kita share apa yang kita tahu dan kita akan belajar pada orang lain juga. Dan satu lagi, ialah sangat-sangat penting ya, saya rasa semua orang akan setuju dengan saya, iaitu apa-apa agama pun samalah. Kita jangan ada perasaan dengki kepada kawan-kawan kita ataupun cikgu-cikgu kita yang mendapat kejayaan, dapat anugerah. Kita jangan ada sekalipun niat dengki kepada orang lain. Itu sangat penting. Kalau cikgu dengki susah tau. Cikgu niat cikgu dengki, jadi cikgu tak boleh tidur. Geramnya saya tengok orang dia tu dapat anugerah ni. Geram-geram tu akan jadi toksik dalam badan kita pula. Sebaliknya sepatutnya bila kita tengok kawan kita, cikgu kita dapat anugerah, kita ucapkan terima kasih, ucapkan tahniah kepada kawan-kawan kita. Kita pun tumpang gembira, kita pun tumpang dapat aura dan kita dapat inspirasi. Ya, mungkin mana tahu tahun depan giliran cikgu pula. Ya. So itu daripada saya harapkan cikgu boleh do what you love, love what you do. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Lee, sangat-sangat bermakna. Okey, seterusnya kita ke Cikgu Ahmad. Okey. Okey, jadi ataupun last words yang nak dikongsi bersama kawan-kawan. okey, jadi saya nak kongsi dengan cikgu berkaitan dengan lebih kepada perkongsian lah. Maksudnya cikgu jangan rasa rendah diri pada diri sendiri. Ya, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Okey. Yang penting adalah cikgu kena bersemangat untuk share apa saja yang cikgu tahu walaupun sebesar zarah sekalipun.